Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita akan meneruskan bab 10, Kecemerlangan Malaysia di Pesada Dunia. Hari ini kita akan melihat subtopik 10.5 iaitu wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Okey, apakah yang akan dibincangkan dalam tajuk ini? Kita akan lihat tentang komuniti ASEAN, keselamatan makanan, alam sekitar, zon bebas nuklear, kerelevanan organisasi antarabangsa, hak asasi manusia, pelarian dan juga pendatang asing tanpa izin ataupun parti. Objektif pembelajaran bagi tajuk hari ini adalah semua pelajar pada akhir pembelajaran akan dapat menghuraikan wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Maksudnya di akhir pembelajaran ini nanti kamu boleh menjawab ataupun menghuraikan wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Okey, kita lihat pengenalan. Wawasan masa hadapan bermaksud strategi jangka panjang sebagai panduan arah dasar dalam pelbagai aspek berkaitan dengan pembangunan negara. Okey, yang kedua, kita lihat dalam keadaan ini dengan melihat kepada perkembangan sejarah, serantau dan antarabangsa, Malaysia lebih banyak untuk menuju masa hadapan yang cemerlang dalam pelbagai bidang. Oleh itu, negara kita merangka pelbagai usaha bagi memastikan generasi akan datang turut menikmati kehidupan yang lebih baik. Okey, jadi dalam sini dalam tajuk ini kita akan melihat wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Apakah perancangan Malaysia dalam menuju masa hadapan? Okey, kita lihat salah satunya adalah komuniti ASEAN. Okey, komuniti ASEAN ini membabitkan negara-negara serantau Dan kita lihat satu Komuniti ASEAN ditubuhkan pada tahun 2015 melalui Deklarasi Kuala Lumpur sewaktu sidang kemuncak ASEAN ke-27. Okey, komuniti ASEAN merupakan satu langkah menyeluruh, strategik dan bersifat memandang ke hadapan serta mencerminkan aspirasi ASEAN. Ketiga, wawasan ASEAN memberikan fokus kepada ekonomi, sosio-budaya dan keselamatan. Pertumbuhan ekonomi ASEAN diharapkan dapat dipertingkatkan ke tahap yang lebih tinggi. Okey, kemudian kita lihat yang keempat, melalui komuniti keamanan pula, menjadi harapan agar keselamatan rantau ASEAN kekal terjamin dan segala konflik dapat diselesaikan secara damai. Okey, melalui ASEAN juga, melalui komuniti ASEAN jugalah Kita lihat hasrat komuniti sosial budaya pula agar interaksi antara negara anggota ASEAN dapat dipertingkatkan ke tahap yang lebih baik. Itu adalah salah satu wawasan Malaysia melalui komuniti ASEAN. Harapan kita menuju ke arah kebaikan bersama dengan negara anggota ASEAN. Okey, kita lihat wawasan Malaysia menuju masa hadapan yang seterusnya adalah keselamatan makanan. Isu keselamatan makanan. Okey. Malaysia serta negara di rantau ASEAN Tenggara menyedari bahawa satu isu penting perlu dihadapi pada masa hadapan iaitu isu keselamatan makanan. Apakah itu isu keselamatan makanan? Kita akan perincikan Okey. United Nation Committee ataupun UNC pada tahun 1996 menyebut bahawa keselamatan makanan merujuk setiap orang pada setiap masa mempunyai akses kepada sumber makanan yang mencukupi, selamat
dan berkhasiat yang memenuhi keperluan makanan mereka. Maksudnya ya, di sini kita lihat bahawa Malaysia akan memastikan bahawa makanan itu cukuplah, keselamatan makanan itu maksudnya semua orang dapat akses kepada makanan. Ya, bukan makanan yang bagaimana ya. Seperti yang dinyatakan, makanan yang mencukupi, selamat dan juga berkhasiat. Okey, kemudian yang ketiga kita lihat. Antara isu tentang keselamatan makanan termasuklah berlakunya kenaikan harga barangan yang keterlaluan, bekalan barangan terhad kerana masalah pengeluaran, bencana alam ataupun pencemaran makanan. Jadi ya, kita akan memastikan perkara-perkara ini yang timbul akan dapat diatasi, ya. Okey, pada masa hadapan. Okey. Kemudian kita lihat yang keempat, Malaysia bekerjasama dengan negara anggota ASEAN untuk menubuhkan Result Security Makanan ASEAN. Usaha ini dilakukan untuk mendapatkan maklumat tentang dasar sekuriti makanan bagi negara anggota ASEAN dan membentuk simpanan beras kecemasan ASEAN. Result ini boleh digunakan sewaktu kecemasan dan kadar yang ditetapkan sebanyak 50,000 tan yang disimpan sebagai stok. Okey, itu antara langkah yang diambil oleh Malaysia melalui ASEAN. Okey, kita lihat isu seterusnya ataupun wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Isu yang seterusnya adalah ataupun perkara yang seterusnya adalah yang berkaitan dengan alam sekitar. Ya, harapan kita pada masa hadapan berkaitan dengan isu alam sekitar, itu maksud dia, ya, harapan kita. Okey. Isu kita lihat isu alam sekitar ya. Isu alam sekitar yang penting dan perlu ditangani oleh Malaysia serta negara di ASEAN Tenggara ialah isu jerubu. Okey, alam sekitar di ASEAN Tenggara ini kita lebih kepada jerubu ya. Jerubu merupakan fenomena ataupun pencemaran udara yang menjejaskan jarak penglihatan dan kesihatan. Okey. Hal ini disebabkan pembakaran terbuka yang tidak terkawal, terutamanya pembakaran hutan. Oleh hal yang demikian, Malaysia bersama-sama negara ASEAN mengambil langkah aktif bagi memastikan isu ini dapat diatasi pada masa hadapan. Okey. Yang ketiga, langkah ini dilaksanakan melalui perjanjian ASEAN berkaitan dengan pencemaran jerubu merentas sempadan. Yang keempat, perjanjian ini merupakan sebuah perjanjian serantau pertama di dunia. Menerusi perjanjian ini, negara anggota yang terlibat disarankan untuk mengambil langkah dari aspek undang-undang dan pentadbiran serta tindakan lain yang wajar seperti termaktub dalam perjanjian tersebut. Pelaksanaan tersebut amat penting bagi memastikan krisis jerebu tidak akan berlaku lagi di rantau ASEAN Tenggara dengan menekankan prinsip ASEAN tanpa jerebu 2020. Okey, kita lihat ya, isu jerebu ini ya sudah melanda Asia Tenggara ya kerana pembakaran hutan secara terbuka ya yang bermula ya krisis yang paling teruk, maksudnya masalah berpunca paling teruk ya daripada petani dari Indonesia ya. Okey, jadi dia melibatkan keseluruhan negara-negara serantau iaitu di Asia Tenggara yang menghadapi krisis jerubu ini ya. Kerana krisis jerubu inilah kita lihat di Malaysia ya pada tahun 2015, 2016 ya, sekolah ditutup dan sebagainya ya. Dia menyebabkan berlaku darurat ya, darurat. Okey. Kemudian kita lihat Malaysia dan Singapura juga bersetuju bekerjasama untuk melaksanakan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pencegahan kebakaran di tanah gambut bagi mencari penyelesaian menangani isu jerubu di rantau ini. Okey, ini adalah kerana ya negara yang sangat terkesan dengan jerubu ya, Singapura, Malaysia dan juga Indonesia. Jadi ya, kita ya Malaysia dan Singapura bersetuju untuk melaksanakan penyelidikan
dalam dan juga pembangunan dalam bidang pencegahan kebakaran, ya. Okey, nak mencari jalan ataupun alternatif untuk menghindarkan masalah jerubu. Okey. Jadi kita lihat tajuk yang seterusnya. Okey. Malaysia juga mempunyai wawasan di masa hadapan tentang isu zon bebas nuklear. Ya, zon bebas nuklear. Okey, kita lihat. Cuba kamu lihat ada gambar di sini, gambar ASEAN. Malaysia bersama dengan negara ASEAN akan bekerjasama tentang zon bebas nuklear. Ya, di mana kita menyatakan negara ASEAN merupakan negara zon bebas nuklear. Ya, dalam tajuk yang lepas kita sudah membincangkan, saya telah menerangkan tentang apa maksud zon bebas nuklear. Okey, kita lihat. Isu pertahanan dan keselamatan merupakan isu penting bagi memastikan rantau Asia Tenggara berada dalam keadaan aman dan selamat, terutamanya daripada persaingan senjata nuklear. Malaysia telah menandatangani Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone, atau dikenali sebagai Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara pada tahun 1995. Perjanjian ini menekankan agar negara yang terlibat tidak mengembangkan, mengeluarkan, memperoleh, memiliki atau mengawal senjata nuklear. Okey, yang ketiga. Kedudukan Asia Tenggara yang strategik turut menjadikannya terlibat secara langsung dalam kancah persaingan membabitkan kuasa besar seperti China dan Amerika Syarikat yang turut memiliki senjata nuklear. Dalam keadaan ini, Malaysia tidak boleh berdiam diri dan membiarkan perairan Selat Melaka dan Laut Cina Selatan digunakan oleh kapal perang asing yang membawa senjata nuklear. Malaysia berasakan bahawa kedua-dua laluan tersebut perlu bebas daripada senjata nuklear. Okey, oleh itu kita lihat Malaysia bertindak untuk tidak membenarkan kapal yang membawa senjata nuklear berlabuh atau mengadakan latihan di perairan negara ini kerana boleh membawa konflik yang buruk kepada rantau Asia Tenggara. Okey, ini adalah wawasan Malaysia tentang zon bebas nuklear. Okey. Kita pergi kepada tajuk yang seterusnya. Okey, kerelevanan organisasi antarabangsa. Okey, harapan Malaysia ataupun wawasan Malaysia terhadap isu ini. Okey. Kita lihat yang pertama. Malaysia memandang serius terhadap pertubuhan dunia seperti PBB dan OIC yang tak mampu berfungsi dengan baik dalam menjayakan matlamat, terutamanya melindungi hak dan kedudukan negara kecil yang sedang membangun. Kita lihat organisasi PBB dan juga seperti OIC ni lebih menjaga kepentingan negara-negara besar. Okey, jadi di sini kita lihat Malaysia berpandangan bahawa penggunaan kuasa veto oleh kuasa besar hanya sah jika dua buah negara yang mempunyai kuasa itu bersama-sama tiga anggota yang tidak memiliki kuasa veto bersetuju untuk menggunakannya demi memastikan penyalahgunaan kuasa veto dapat dikurangkan. Negara yang memiliki kuasa veto tidak sepatutnya meletakkan diri mereka terkecuali daripada undang-undang antarabangsa. Okey, mungkin ada yang bertanyakan apa itu kuasa veto? Kuasa veto adalah kuasa ataupun negara yang mempunyai kuasa veto di Majlis Keselamatan PBB ialah Amerika Syarikat, Rusia, United Kingdom, Perancis dan China. Okey, mereka mempunyai kuasa veto di dalam membuat apa-apa undian ataupun dalam membuat apa-apa keputusan di dalam PBB. Tetapi kadang-kadang kita lihat mereka ini kadang-kadang menyalahgunakan kuasa demi kepentingan negara-negara besar. Okey. Dan kadang-kadang negara-negara kecil ni seperti teraniaya. Okey.
Kemudian kita lihat ya, Malaysia telah menganjurkan sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 yang melibatkan kira-kira 56 buah negara Islam dengan 450 perwakilan. Matlamat sidang ini adalah untuk merapatkan jurang dan kedudukan masyarakat Islam bagi menangani pelbagai isu. Termasuklah ya yang kita lihat di sini ya, termasuklah isu apa? Isu Palestin, Syria dan sebagainya ya. Okey, sekarang yang kita lihat wawasan Malaysia menuju masa hadapan berkaitan dengan isu hak asasi manusia, pelarian dan pendatang asing tanpa izin ataupun parti. Okey. Okey, kita ya negara Malaysia menyedari bahawa isu hak asasi manusia, pelarian dan pendatang asing tanpa izin ataupun parti merupakan isu yang paling berkait dan penting pada masa hadapan. Ya, kita telah menjangkakan bahawa isu ini akan menjadi isu yang besar, ya, akan berlaku pada masa hadapan. Dia akan mendatangkan masalah ya. Okey, keamanan dan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadikan faktor penarik kepada kemasukan parti dan juga pelarian, terutamanya kepada negara kita lah, negara Malaysia ya. Okey. Kemudian kita lihat yang kedua. Kehadiran parti dan pelarian ini mampu membawa implikasi terhadap sosial, ekonomi, jenayah, politik dan hubungan diplomatik serta berupaya untuk mengancam ketenteraman dan keselamatan negara. Malaysia turut memendung kemasukan parti melalui pengukuhan mekanisme pengurusan warga asing. Ya. Okey, kemudian kita lihat yang ketiga. Malaysia terlibat dalam pelbagai program di bawah PBB terutama United Nations, High Commissioner of Refugees ataupun Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian ataupun UNHCR. Ya. Okey. Yang keempat kita lihat Malaysia turut dilantik sebagai ahli Suruhanjaya ini pada tahun 1993 hingga tahun 1995. Okey, kemudian kita lihat sebagai langkah proaktif juga sebuah badan berkaitan dengan hak asasi manusia iaitu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia ataupun Suhakam ditubuhkan pada tahun 1999. Maksudnya ya, saya ringkaskan beginilah ya. Okey, Malaysia memandang mendapati bahawa hak asasi manusia, pelarian dan pendatang asing tanpa izin ini menjadi satu isu yang besar ya sekarang dan juga pada masa akan datang. Ya, kerana apa ya kita lihat kerana keadaan Malaysia itu ya sebagai sebuah negara yang makmur ya menyebabkan ramai pendatang ingin masuk secara haram ya untuk bekerja, untuk mendapatkan keuntungan ataupun ada untuk melakukan jenayah ya. Okey, jadi ianya akan menggugat keselamatan negara. Jadi kita lihat di sini ya Malaysia bukan sahaja bukan sahaja pendatang asing tanpa izin ya tetapi wujud juga pelarian. Pelarian ini adalah mereka yang dinafikan hak kemanusiaan dan mereka akhirnya melarikan diri daripada negara asal mereka mungkin kerana konflik dalaman ya, perang saudara dan sebagainya ya. Jadi ya mereka akan pergilah kepada negara-negara tertentu. Salah satunya adalah seperti Malaysia ya. Dan kita ya akhirnya ya lambakan pendatang ini ke negara ini ya akan membawa implikasi ataupun membawa kesan terhadap sosial, ekonomi, jenayah ya, politik dan juga hubungan diplomatik ya. Okey. Jadi ya kita lihat Malaysia akhirnya ya membentuk ya beberapa langkah untuk cuba menangani isu ini. Okey, sebagai kesimpulan kita lihat ya kesimpulan untuk subtajuk 10.5 ini ya kita lihat Malaysia ya melihat masa hadapan dengan sangat positif ya. Ini adalah peranan Malaysia ya. Malaysia melihat masa hadapan dengan positif. Wawasan yang merangkumi pelbagai perkara menjadi asas penting bagi menghadapi masa hadapan demi kesejahteraan penduduk
penduduk di Malaysia. Pada peringkat serantau, satu wawasan jelas dilakukan melalui komuniti ASEAN melalui kerjasama keselamatan makanan. Malaysia turut memainkan peranan pada peringkat global melalui isu hak asasi manusia yang menekankan kerelevanan pertubuhan antarabangsa. Okey. Kemudian kita lihat secara keseluruhannya Malaysia mengamalkan sikap pragmatik, berprinsip dan berkecuali dalam dasar luarnya. Amalan ini diteruskan melalui pengiktirafan dan kerjasama ekonomi, politik serta keselamatan dengan negara serantau dan antarabangsa. Strategi diplomatik dua hala dan pelbagai hala yang disokong oleh pelaksana dasar yang konsisten sejak kemerdekaan mewujudkan imej yang positif pada peringkat antarabangsa. Kelantangan dan kecemerlangan Malaysia dalam menangani isu global menjadi teladan kepada negara yang lain. Dan kita sebagai warga negara Malaysia mestilah bangga dengan apa yang dicapai oleh negara kita. Kita lihat dari sudut diplomasi, kamu mesti ingat Malaysia mengambil langkah diplomasi dalam menyelesaikan apa-apa saja masalah yang berkaitan dengan negara kita. Sama ada isu serantau ataupun isu global. Bila disebut isu serantau bermaksud Asia Tenggara. Okey, kita menggunakan ASEAN, pertubuhan ASEAN. Tetapi isu global kita akan menggunakan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa seperti PBB dan OIC. Tetapi Malaysia sentiasa mengambil langkah diplomasi dan pada masa yang sama Malaysia dengan berani mengkritik ataupun menyatakan pendapat kita berkaitan dengan isu-isu tertentu demi menjaga kepentingan negara bangsa kita. Okey, itu saja untuk tajuk bab 10. Sekiranya kamu ada sebarang persoalan, kamu boleh ajukan sewaktu kelas bersemuka. Okey, kamu boleh highlight ataupun buat catatan dan kita akan bincangkan di dalam kelas terbuka. Okey, sebarang soalan kamu boleh tanya di ruangan komen dan kita akan bincangkan sewaktu kelas terbuka. Okey, kita lihat sedikit soalan Cak Naminda. Aplikasi kebat. Sebagai generasi muda dalam komuniti ASEAN, cadangkan usaha anda untuk mengekalkan keamanan dalam kalangan negara anggota. Okey, ini adalah soalan aplikasi kebat. Okey, ada 8 markah. Saya nak anda semua buat soalan ini dan kita akan bincangkan di dalam kelas bersemuka nanti. Okey, cuba cari jawapan dia. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang akan datang. Sekian, terima kasih.